Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, apa khabar adik-adik semua? Cikgu doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita akan bersama-sama selama lebih kurang 1 jam untuk program perkongsian ilmu berkenaan dengan sistem akuponik. Okey, sebelum itu, bagi merahmati program kita pada hari ini, insya-Allah untuk yang beragama Islam, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, amin 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 ya rabbal alamin. So jadi insya-Allah hari ini adik-adik akan bersama dengan cikgu untuk program perkongsian ilmu berkenaan dengan sistem akuponik. Sebelum itu, cikgu nak perkenalkan diri cikgu dulu. Okey, nama cikgu Nurhanis binti Muhammad Razi. Jadi, adik-adik boleh panggil cikgu Nur Okey, cikgu adalah daripada Green and Sustainable Energy, GS Energy, daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Universiti Tun Hussein On, Malaysia, UTHM. Okey, cikgu nak tanya, adik-adik pernah pergi ke UTHM? Kalau yang dah pergi tu Alhamdulillah. Kalau yang belum pergi, nanti bolehlah ajak ibu ayah datang singgah ke UTHM. Okey? Okey, insya-Allah jom kita mulakan. Okey, adik-adik, buat pengetahuan semua, sistem akuponik ini adalah merupakan salah satu bab di dalam kursus atau subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Jadi hari ini cikgu akan berkongsi sedikit ilmu dan juga pengalaman berkenaan dengan sistem akuponik untuk dimanfaatkan bersama. Okey. Sebelum tu cikgu akan kongsikan apa yang akan cikgu terangkan di dalam slot kita pada hari ini. Ada 3 perkara penting, iaitu yang pertama, cikgu akan terangkan apa itu akuponik. Okey, so jadi cikgu akan terangkan pengenalan asas berkenaan dengan sistem akuponik, kemudian elemen-elemen penting dalam sistem akuponik dan juga fungsi asas sistem akuponik. Macam mana akuponik ini berfungsi. Kemudian yang kedua adalah cikgu akan terangkan berkenaan dengan jenis-jenis sistem akuponik. Okey, terdapat 3 jenis sistem akuponik yang popular dilaksanakan ataupun diimplementasikan, iaitu kita ada Neutron Field Technique ataupun NFT, yang kedua Media Batch System ataupun Ebb and Flow System, dan yang ketiga adalah Deep Water Culture DWC ataupun RAF System. Kemudian cikgu akan terangkan juga apakah kelebihan dan juga kelemahan reka bentuk sistem akuponik, komponen-komponen utama dalam sistem akuponik, jenis-jenis tanaman sayuran yang boleh kita gunakan untuk sistem akuponik dan juga jenis-jenis ikan bagi sistem aquaponik ini. Okey, kemudian yang ketiga, cikgu akan kongsikan juga do it yourself DIY sistem akuponik dengan dibantu oleh Daniel Haziq. Cikgu akan terangkan bagaimana kaedah untuk memasang sistem aquaponik. Okey, pertama sekali kita akan tengok apa itu aquaponik. Pengenalan berkenaan dengan sistem aquaponik. So ini adalah gambar contoh aquaponik yang telah dijalankan di UTHM. Okey. Okey, sistem aquaponik itu apa? Okey, kita kena tahu dulu aquaponik ini apa. So, aquaponik adalah berasal daripada peradaban Aztec yang merupakan suku kaum di Mexico. Mereka ni mengamalkan sistem pertanian Chinampa. Okey, apa itu sistem pertanian Chinampa? Sistem pertanian Chinampa adalah merupakan satu kaedah pertanian yang menggunakan perairan cetek atau tidak dalam untuk menanam. Okey. So, sistem aquaponik pula adalah merupakan gabungan
gabungan aquaculture iaitu ternakan ikan air tawar dan juga hidroponik. Kaedah pertanian berasaskan air dalam satu pusingan air. So kita combinekan kita ternak ikan dan juga kita tanam pokok berasaskan air. Kita combinekan, kita akan jadi sistem aquaponik. Itu asas dia. Jadi, sistem aquaponik ni dia adalah merupakan satu sistem simbiosis kitaran hidupan di antara tanaman dan juga hidupan akuatik iaitu ikan yang saling bergantung di antara satu sama lain bertujuan untuk kita hasilkan produk agro yang segar dan berkualiti tinggi. Okey? So, dalam sistem aquaponik terdapat 3 unsur penting. Okey, yang pertama adalah of course kena ada ikan. Okey, sebab ikan merupakan sumber nutrien kepada pokok. Kemudian kita ada tanaman dan juga kita ada bakteria. Ketiga-tiga unsur ini iaitu ikan, tanaman dan bakteria akan membentuk satu hubungan yang akan saling menguntungkan kepada ketiga-tiga pihak ni lah ataupun kita panggil sebagai simbiosis mutualism. Maksudnya ikan, tanaman dan bakteria akan mendapat keuntungan daripada sistem aquaponik ni. Okey? Kemudian kita akan tengok apakah elemen-elemen penting dalam sistem aquaponik. Okey, macam cikgu dah bagi tahu tadi sebelum ini, kita ada 3 elemen penting sistem aquaponik. Yang pertama adalah ikan. Okey, bagaimanakah cara ikan beroperasi, maksudnya memainkan peranan di dalam sistem aquaponik ni adalah ikan dia akan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Okey, so basically ikan ni kita akan bagi dia makan, betul kan? Okay, kita akan bagi dia makan menggunakan pelet ikan. So jadi ikan ini once dia dah makan, dia akan mengeluarkan sisa makanan ataupun kumbahan. So kumbahan ikan ini mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Okey. Yang kedua adalah bakteria. So dalam air of course ada bakteria. So, tujuan bakteria ni adalah bakteria ni akan menapis dan mengubah amonia dan juga kotoran bagi tanaman tersebut. Okey, kemudian tanaman adalah entiti ataupun unsur yang akan menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Itu adalah fungsi pada tanaman. Alright, so kalau kita tengok kitaran bagi aquaponik ni, okey, yang pertama kita tengok ikan. Ikan ni dia akan menghasilkan kotoran ataupun kubahan ikan yang bersifat amonia. Alright, kemudian kita ada 2 jenis bakteria di dalam air iaitu Nitromonas dan juga Nitrobacter. So, bakteria Nitromonas ni dalam air, dia akan menguraikan amonia tersebut menjadi nitrit. Okey, kemudian kita ada satu lagi bakteria dalam air iaitu Nitrobacter. So, this bakteria Nitrobacter akan tukarkan nitrit tadi kepada nitrat. Okey, so nitrat ni adalah sebatian nutrien yang sangat-sangat diperlukan oleh tanaman untuk bertumbuh. Okey, so jadi tanaman dia akan ambil nutrien ni dan dia akan menyalurkan oksigen dan juga air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Sebab ikan dia tak nak air yang bersifat amonia. Dia nak air yang bersih untuk dia hidup. Okey. Okey, kemudian kita tengok apakah fungsi asas sistem aquaponik. Kita nak tengok macam mana sistem aquaponik ni berfungsi. Okey, pertama sekali untuk sistem aquaponik ni kena ada tangki ikan dan dalam tangki ikan mesti ada ikan dan juga air. Kemudian kita ada sistem pengairan, dan kita kena ada bekas tanaman dan juga tumbuhanlah pokok tanaman. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, kalau kita tengok kita tengok pada tangki ikan. So, tangki ikan ni, dalam tangki ikan ada batu udara kan? So, batu udara fungsinya adalah untuk menambahkan lagi kadar oksigen di dalam air supaya ikan akan terus hidup. Okey, kemudian kita ada pam air. Okey, so pam air ni tujuan dia adalah untuk kita pumpkan air di dalam tangki ikan ni
pergi masuk ke sistem pengairan dan terus ke bekas tanaman. Okey, kita nak bawa lah air daripada tangki ikan pergi ke bekas tanaman. Itu tujuan pam air. Dan pam air ni menggunakan elektrik lah untuk dia berfungsi. Okey, so kemudian apabila air masuk ke sistem pengairan, dia akan terus pergi ke bekas tanaman. So bekas tanaman kita ada pokok. Jadi pokok akan terus hidup disebabkan oleh adanya air dan juga oksigen, begitu juga dengan nutrien yang didapat daripada sisa kumbahan ikan. Dan air ini kemudian akan masuk semula, air dalam bekas tanaman akan masuk semula ke dalam tangki ikan. Jadi sistem ini adalah satu sistem kitaran yang lengkap lah, daripada tangki ikan pergi ke sistem pengairan, masuk ke bekas tanaman dan masuk semula ke dalam tangki ikan. So air dia akan flow macam tu. Okey adik-adik, sekarang kita tengok jenis-jenis sistem aquaponik. Jadi terdapat 3 jenis sistem aquaponik yang popular. Okey, yang pertama adalah media bed ataupun sistem ebb and flow. So sistem ini juga dikenali sebagai sistem pasang surut. So jadi sistem ebb and flow ni ataupun sistem pasang surut, dia berfungsi menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon. Adik tengok kat gambar ni, kat sini kita ada loceng sifon. So loceng sifon ni adalah bertujuan dia akan mengalirkan air daripada media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. So fungsi dia, kalau kita tengok media bed ataupun sistem ebb and flow ni ataupun sistem pasang surut ni, air akan dipam masuk ke media penanaman. Okay, so sampai satu tahap, ketika itu loceng sifon ni tidak akan berfungsi. Tapi sampai satu tahap maksimum di dalam media penanaman ini, air akan dikeluarkan melalui loceng sifon masuk semula ke dalam tangki ikan. Alright, itu adalah sistem pasang surut yang pertama. So sangat pentinglah kita memastikan supaya loceng sifon ni berfungsi dengan baik. Okey, yang kedua adalah deep water culture, DWC ataupun sistem RAF, sistem rakit. Okey, so untuk sistem rakit ini, tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar ni, okey adik-adik tengok ni, akar ni akan terendam di dalam air dan dia akan letakkan tanaman ni menggunakan styrofoam. Okey, yang putih ni adalah styrofoam, span atau bahan yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah sistem nutrient film techniques ataupun NFT. Bagi cikgu, sistem NFT ni unik dan cantik. Okey, so sistem ini dia seolah-olah seperti sistem RAF. Akar tanaman ni akan menyentuh lapisan air yang mengalir. Tapi air yang mengalir ni tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Okey, adik-adik, insyaAllah hari ni cikgu akan tunjukkan contoh nutrient film techniques aquaponik ataupun NFT di tapak gelanggang bangunan E2 belakang Stadium UTHM. Okey, NFT ini telah dibina pada 28 Mei 2020 bersaiz 6 kaki x 5 kaki iaitu 30 kaki persegi. Untuk NFT ini, kami telah menternak 100 ekor ikan tilapia merah dengan saiz tangki ikan iaitu 150 galon dan kapasiti air iaitu 100 galon. Dan untuk NFT ini terdapat pot tanaman iaitu sebanyak 72 pot dan telah menggunakan pam air berkapasiti 55 watt. Okey, insyaAllah hari ini cikgu akan tunjukkan demo berkenaan dengan NFT aquaponics di UTHM. Jom kita tengok. Tanaman biasa kan kita gunakan baju AB tu kan. Tapi untuk aquaponik ni kita gunakan kumbahan ikan. So sekarang ni kalau ikutkan sini dia punya kolam ikan lah. Ikan kita ternak ikan tilapia. Dia kurang dalam 100 ekor lah. Lepas tu dia ada 4 bahagian kat sini. This one ni yang pertama ni kita panggil radiant flow filter. So nanti dalam, sebab bila kita bagi makan solid, akan ada solid punya waste kan.
kemudian dia akan keluarkan tai ikan tu. So dia akan menelak ke bawah lah. And then dia pergi ke second tu. Yang sana tu. Nanti nampak tak choose. Yang second tu kita panggil dia mechanical filter. So this one solid waste. Dia akan filter solid waste. Sana fine waste lagi lah, yang lagi kecil. Lepas tu akan masuk ke next tu. Kalau nak tengok yang ni, kita panggil biofilter. Nampak tak? Something dalam tu ada pump, water pump, and then air daripada kolam ikan tadi dia akan pump masuk ke dalam kat sini lah. So maknanya lepas 3 tapisan tu, final dia kat sini sebelum kita pump jadikan air. So maksudnya 3 kali daripada sana, 3 kali dia tapis, dah bersih air dia, baru dia masuk ke dalam NFT ni. Ni panggil nutrient film technique lah. Dia ada banyak jenis lah. DWC, kita ada ni lah. So daripada sini kita akan buat lubang-lubang ni, kan? Kita buat lubang ni, lepas tu kita akan tanam pokok lah. So dia punya air dia akan sekelip lah masuk sini. Kita buat ni kan, kita buat banyak ni. Dan dia masuk, terus masuk ke kolam balik. So tadi yang mau ni dia akan tanam balik sini lah. Ni dia bersih balik. So dia di complete cycle lah. So tak langsung air ni akan provide oksigen ke? Sebenarnya apa yang berlaku dalam ikan, dia akan menghasilkan kumbahan. So kumbahan ni dia akan, bila dia masuk dalam air, tai ikan tu, dia akan menjadi amonia. So amonia ni dia akan mengurangkan kadar oksigen dalam air. Cuba kalau kita tengok, kita letak ikan kan dalam air yang berkeladak, lama-lama ikan pun mati sebab oksigen tak cukup. Jadi amonia ni ikan tak nak, pokok pun tak nak amonia. So apa yang berlaku dalam air ni, ada bakteria. So bakteria tu dia akan tukarkan amonia tadi kepada nitrit. Lepas tu dia ada proses lagi satu, dia tukar kepada nitrit. Nitrit tu sebenarnya pokok suka. Tapi kandungan bakteria dalam air dia tak banyak sangat lah. Sebab tu dah kita buat koloni tadi tu. Sebab bakteria ni dia suka duduk dalam benda-benda yang berlubang-lubang tau. So, jadi kita letak KI tu, dia akan beranak pinak dalam biofilter tu. So kat situlah penukaran amonia kepada nitrit tu berlaku. So terus masuk kat sini kan. Sini semua air yang bernutrien untuk pokok. Tu yang pokok ni grow cantik. So far saya dah tanam sawi. Lepas tu bayam Brazil. Sebelum ni lagi merimbun lah. Tak boleh nak kontrol dia punya kebesaran dia tu sampai dia dah blok ni kan, lubang ni. Lepas tu saya cabut semua, kita tinggalkan sikit. Lepas tu saya ganti pula dengan ni sekali. So far semua memang cantik lah. Semuanya ni tanpa racun lah kan, tak ada spray kan. Tapi tak ada pula serangga ni kan? Rezeki lah kot. Kan? Sebab tu rezeki lah. Kalau nak pun macam, kalau ada pun macam boleh spray macam cuka cuka dia letak apa? Cili tu kan. Betul spray. Jadi so far ni alhamdulillah lah, tak ada orang kata tu problem yang teruk kata. Itu sajalah pasal company. Okey, adik-adik, kita sambung kepada kelebihan dan kelemahan reka bentuk sistem akuponik. Okey, so jadi sebelum ni cikgu dah terangkan kan ada 3 jenis sistem akuponik. Jadi setiap jenis sistem akuponik ni mesti ada kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. So jom kita tengok satu-satulah apa kelebihan dan kelemahan reka bentuk sistem akuponik. Yang pertama adalah media bed ataupun ebb and flow system. Jadi kelebihan media bed ataupun ebb and flow system ni, yang pertama ia dapat menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hydroton, etc. Okey, so bila sistem ini menggunakan media penanaman seperti batu kerikil dan hydroton, jadi dia sekaligus dapat berfungsi sebagai biofilter ataupun biopenapis. So apa itu biofilter ataupun biopenapis? Dia adalah biologi penapis. Penapis jenis biologi.
So, yang dimaksudkan penapis biologi ni adalah seperti kita tahu bahawa dalam air ada bakteria. So, bakteria ni biasanya dia akan suka membiak di kawasan-kawasan macam permukaan batu kerikil, hidroton. Okay? Dia memang suka dekat kawasan tu. So, jadi dia akan menggalakkan lagi pembiakan bakteria. So, apa tujuan bakteria? Seperti cikgu dah terangkan, bakteria ni dia akan menukarkan sebatian amonia kepada nitrit dan kemudian kepada nitrit. So, nitrit ni yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk membesar. Jadi, bakteria ni berfungsi sebagai penapis. Penapis biologi lah, iaitu penukaran sebatian amonia sampai ke nitrit. Okey. Kemudian, disebabkan kita gunakan kerikil dengan hidroton ni, jadi kita boleh tanam terus saja biji benih pada media penanaman kita. Okey. Kemudian kelemahan ebb and flow system ni disebabkan macam cikgu dah terangkan bahawa sistem ini dia menggunakan loceng sifon kan. Jadi maksudnya air naik, lepas tu kalau dah penuh baru dia akan turun. Loceng sifon berfungsi, dia akan turunkan air masuk ke dalam tangki ikan. Tapi sekiranya loceng sifon ni tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan menyebabkan air akan melimpah. Okey, bila air melimpah, jadi air kat dalam tangki ikan atau kolam tu akan berkurangan dan akhirnya akan menyebabkan ikan mati. Okey, yang kedua adalah deep water culture, DWC ataupun raft. Okey, raft ni yang rakit tu kan. So, kelebihan dia, akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Sebab kita tengok kan, sebelum ni dia ada satu macam styrofoam, kemudian kita letakkan tanaman dan akar terus masuk dalam air kan. Jadi, so akar tanaman ni dia akan serap terus nutrien. Kemudian, tanaman akan tumbuh lebih cepat berbanding sistem lain lah, sebab dia akan dapat terus nutrien ni lah. Dan kemudian produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. So kalau macam yang berskala besar kan, nak jual produk, kebiasaannya dia akan gunakan raft ataupun rakit sistem ni lah. Okey, kelemahan untuk deep water culture ataupun raft, sistem ini dia terdedah oleh serangan bakteria pada akar tanaman kerana akar yang terendam di dalam air ni sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan reput akar. Kemudian yang ketiga, kita ada nutrient film techniques iaitu NFT. So NFT ni kelebihan dia, air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit, and then kelemahan dia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Dan penyamaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT ini. Kita tak boleh lah macam mana kita nak letakkan sebab dia piping. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena semai dulu biji benih ni ke dalam ke tempat yang lain lah, iaitu kita kena tanam dulu dalam, maybe menggunakan coco peat ataupun menggunakan peat moss, menggunakan rock wool, sponge, baru kita transfer ke dalam NFT. Nanti cikgu akan tunjukkan lah macam mana keadaan lengkap lah sistem NFT ni. Okey, kemudian kita masuk kepada komponen-komponen utama sistem aquaponik. Okey, bila adik-adik nak mereka bentuk sistem aquaponik ni, pastinya adik-adik perlu tahu apa itu komponen-komponen utama dalam sistem aquaponik kan. Okey, jadi ada lebih kurang 6 komponen utama dalam sistem aquaponik. Yang pertama, of course, kena ada tangki ikan. So, tangki ikan ni fungsinya adalah untuk tempat memelihara ikan. Yang kedua adalah bekas tanaman. Okay, bekas tanaman adalah tempat untuk kita menanam tanaman. Yang ketiga, media tanaman. Media tanaman adalah dia berfungsi untuk memegang tanaman supaya dapat tumbuh dengan baik. Okey, kemudian yang keempat, sistem perpaipan. Of course, kita kena perlu ada sistem perpaipan sebab tujuan dia adalah untuk kita mengalirkan air ke dalam sistem aquaponik. Kemudian, kita kena ada pam air. Kenapa perlu ada pam air? Sebab kita nak pindahkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman. So, kita perlukan pam air. Dan finally, yang keenam adalah kita perlukan penapis. Tujuan penapis adalah untuk memastikan kualiti air menjadi bersih dan jernih. Okey? Alright, kita tengok satu-satu komponen utama sistem aquaponik. Yang pertama adalah tangki ikan. Okey?
So tangki ikan ini dia berfungsi sebagai tempat bagi memelihara ikan, dan dia juga sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okey, itu fungsi tangki ikan. Jadi jenis tangki ikan ni dia macam-macam jenis adik-adik. Okey. So contohnya kita ada kolam simen. Ni contohnya kolam simen. Kemudian kita ada drum plastik. Okey, drum plastik. Kita ada aquarium dan kolam fiberglass. So ini adalah beberapa jenis tangki yang biasa digunakan untuk sistem aquaponik. Kemudian bila kita nak gunakan tangki ikan ni, kita perlu pilih saiz tangki yang bersesuaian dengan saiz atau jumlah ikan dan tanaman. Yang kedua adalah bekas tanaman ataupun grow bag. Grow bags atau tempat untuk menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik pasang surut, iaitu ebb and flow, atau kitaran sebagai proses pengawalan air. Ni contoh dia lah. Alright. Yang ketiga adalah media tanaman. So media tanaman ni berguna sebagai pemegang tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Okey, kalau media bed, jenis media bed ataupun ebb and flow pasang surut sistem, kita boleh menggunakan batu kerikil ataupun hidroton. Kita letak batu kerikil dan juga hidroton ni dalam bekas tanaman dan kita boleh tanam pokok. Dan kemudian kalau katakanlah nutrient film techniques dan juga deep water culture ni adalah rough system, kita boleh gunakan sponge ataupun kita gunakan rock wool, kokopit, hidroton pun kita boleh gunakan sebagai media tanaman. Alright. Dan yang keempat adalah sistem perpaipan. Sistem perpaipan dalam aquaponik kita boleh gunakan pipe polyvinyl chloride, iaitu PVC. So sistem perpaipan digunakan untuk melengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik. Dan pipe digunakan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan pergi ke bekas tanaman dan menyalurkannya semula kepada tangki ikan tersebut. Tu yang pentingnya, kena ada piping. Piping ni lah yang akan bawa air daripada tangki ikan pergi ke bekas tanaman dan masuk semula ke tangki ikan. So sangat penting. Dan sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan perpaipan, beberapa penyambungan pipe boleh digunakan mengikut keperluan. Contohnya kita ada siku 90 darjah pengecil, ada palam, MCAP kan. Kemudian kita ada siku 90 darjah. Kemudian kita ada T sama, T pengecil. Macam-macam lah beberapa bahan penyambungan pipe yang boleh kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah pam air. So pam air ni sangat penting sebab pam air ni lah digunakan untuk memindahkan air daripada tangki ikan pergi ke bekas tanaman. Pemilihan dan kesesuaian pam haruslah mengikut saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Actually, kalau nak tentukan berapa power rating untuk pam air ni, sebenarnya ada calculation dia lah, ada cara kiraan dia. Kalau katakanlah saiz tangki besar macam ni, flow rate air dia macam mana, so kita boleh tahu berapa sebenarnya capacity power rating yang diperlukan untuk pam air ni bagi sistem aquaponik tersebut. Kemudian yang keenam adalah penapis. Penapis ni dapat diperlukan. Bertujuan dia adalah untuk menjaga kualiti air supaya sentiasa bersih dan jernih. Jadi kalau untuk penapis, kebiasaannya kita ada dua jenis penapis lah. Yang pertama adalah penapis mechanical dan yang kedua adalah penapis biologi. So this one kita panggil dia sebagai penapis mechanical lah. Dia menghalang sepihan ataupun sisa fizikal daripada air kolam dengan cara menyekat zarah besar dan zarah kecil. So kalau katakanlah ada, for example, ada kumbahan daripada sisa ikan tu, so jadi bila kita letakkan sponge macam ni, so jadi dia akan menapis air supaya menjadi lebih bersih dan jernih. Yang kedua adalah penapis biologi. So penapis biologi adalah penapis kolam
yang menyediakan tempat bagi pembiakan bakteria-bakteria berkembang di media khas. So kebiasaannya macam cikgu cakap lah, dalam air ada bakteria. Tapi kalau macam kita gunakan media khas, contohnya ni contohnya putih-putih ni adalah K1. Okey, so bila kita gunakan K1 ni, bakteria ni memang suka membiak di kawasan yang macam berlubang macam tu, macam K1. Jadi dia akan, bila kita gunakan ni, kita akan membiakkan lagi lebih banyak bakteria di dalam air. Okey, so bakteria-bakteria ni lah yang akan menukarkan amonia, sebatian amonia kepada nitrit, dan kemudian akan menukarkan kepada nitrat, dan akhirnya sebatian nitrat ni yang akan memberi nutrien kepada pokok. Jadi penukaran sebatian-sebatian ini daripada amonia kepada nitrit dan kepada nitrat dipanggil sebagai penapis biologi. Okey, so adik-adik, ini adalah merupakan jenis-jenis tanaman sayuran hijau aquaponik. Okey, kebiasaannya untuk aquaponik kita tidak menanam pokok-pokok yang macam menghasilkan buah, contohnya tomato kan, cili, sebab akar dia besar. Biasanya kita tanam akar-akar untuk pokok yang mempunyai akar serabut, contohnya macam pak choy, ini sawi Jepun, baby kailan, coral salad. Kalau pokok-pokok macam tomato, terung, bendi, cili tak sesuai untuk projek aquaponics lah. Alright. Okey, kemudian jenis-jenis ikan aquaponik, kebiasaannya untuk aquaponik ni kita gunakan ikan-ikan air tawar seperti ikan talapia, ikan patin, ikan keli, ikan puyuh. Jangan letak ikan jos sudah. Okey, so insyaAllah kita sampai ke slot yang ketiga, iaitu DIY sistem aquaponik. InsyaAllah cikgu bersama dengan pembantu cikgu Daniel Haziq akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita memasang sistem aquaponik. Jom adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, adik-adik, kita sambung ke slot ketiga kita, iaitu DIY sistem aquaponics. So hari ini insya-Allah cikgu akan bersama-sama dengan pembantu cikgu, okey, Daniel Haziq, kita akan sama-sama buat DIY sistem aquaponik. Okey, ini adalah merupakan sistem aquaponics yang telah dipasang oleh Daniel. Okey, kita ada this one is NFT, alright, NFT. Dan kita ada tangki ikan, tapi kita belum letak lagi ikan. Nanti final baru kita letak ikan. Dan di dalam tangki ikan ni ada ada pump air, alright, dan juga sistem perpaipan. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat DIY sistem aquaponics. Okey adik-adik, so insyaAllah untuk kita mulakan DIY aquaponics ni, cikgu nak perkenalkan peralatan dan juga komponen utama yang perlu kita gunakan untuk kita bina kita punya sistem aquaponik. Okey, pertama sekali kita perlukan tangki ikan. Okey, kemudian yang kedua kita perlukan PVC 17 cm 8 batang. Okey. Kemudian kita perlukan PVC 35 cm 4 batang. Kemudian PVC 25 cm 2 batang. Okey, PVC 8 cm kita gunakan 5 batang. Kemudian kita gunakan PVC 20 cm 2 batang. Dan PVC 18 cm 1 batang. Alright, so itu adalah peralatan asas untuk sistem aquaponik. So aksesori untuk sistem aquaponik ni adalah, yang pertama adalah PVC T 10 unit. Okay. Kemudian PVC elbow 6 unit. Kemudian PVC pipe connector 1 unit. PVC UPVC connector 4 unit bersama dengan end cap. Okey,
Yang putih tu adalah end cap, okey? Alright, and then kita ada UPVC 53 cm. PVC ni kita telah lubangkan dia, okey, sepanjang 53 cm. So untuk sistem ni kita gunakan 2 batang. Alright. Kemudian kita perlukan 10 unit net pot. Okey, net pot ni. Net pot ni kita akan letakkan tanaman iaitu sawi di dalam net pot ni. Kemudian kita perlukan aquarium pump iaitu berkapasiti 15 watt iaitu 1 unit. Okey, dan kita perlukan pipe getah 25 cm sebanyak 1 unit. Okey. So nanti kita akan tanam sistem aquaponik kita ini dengan sawi dan juga ikan tilapia. So jom kita mulakan DIY aquaponik system. Bismillahirrahmanirrahim. Alright.
untuk bahagian piping dan juga NFT. Ini adalah 3 bahagian asas lah. Yang pertama adalah yang Daniel pegang tu adalah struktur asas dia untuk kita letakkan tangki. Yang kedua adalah tangki ikan. Okey, dan yang ketiga adalah NFT, tempat untuk penanaman pokok dan juga salur perpaipan air. Okey, Daniel boleh combinekan ketiga-tiga elemen ni. Okey, so kita masukkan tangki kita di struktur sistem aquaponik. Okey, kemudian kita akan masukkan NFT sistem kita lah. Alright, alhamdulillah dah jadi dah kita punya sistem aquaponik. Alright, good job Daniel. Alright, kita pasangkan sistem perpaipan kita, piping kepada pump, water pump. Dan kita akan pasang pump ni kepada bekalan elektrik nanti. Okay, alhamdulillah dah siap kita punya sistem aquaponics. So insya-Allah nanti kita akan masukkan air, ikan dan juga tanaman dan kita akan tengok sistem aquaponik ni berfungsi dengan lengkap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah siap kita punya sistem aquaponics. Okay, adik-adik boleh tengok ini adalah Nutrient Film Techniques Aquaponics NFT. Okay, so insyaAllah kita dah masukkan air di dalam tangki ikan ni. Okay, kita nampak tu. Alright, so air telah pun disedut oleh pump air pergi ke piping color biru tu. Alright, terus masuk ke PVC piping dan masuk ke NFT. Alright, dia masuk ke NFT, air lalu. Kemudian dia akan turun semula ke dalam tangki ikan. Okey, insya-Allah hari ni kita ada 18 ekor ikan talapia merah. Cuba tengok tu. Masya-Allah, anak ikan talapia merah, cantik kan? Masya-Allah, tabarakallah. Alright, insya-Allah hari ni Daniel akan kita akan lepaskan ikan talapia ke dalam tangki ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, tabarakallah, comelnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, ini adalah anak ikan talapia merah. Okey. So, kita dah selesai bahagian tangki ikan. Okey, di tangki ikan ada air, ada ikan, anak ikan talapia merah dan juga pump air. Okey, kemudian kita akan selesaikan bahagian penanaman pokok. Alright, so di sini okey, adik-adik, di sini yang pertama kita ada pokok. Ini adalah pokok sawi pak choy. Alright. Comel aja bentuk dia. Okey, yang ini this one adalah sawi. Sawi ni berusia lebih kurang dalam 2 minggu lah, 14 hari setelah disemai. Kita semai dia di atas rock wool. Okey, ini adalah rock wool. Media penanaman dia. Okey, seperti yang telah diterangkan, ini adalah net pot cup. Okey, net pot cup. So, tujuan dia adalah untuk kita letakkan sayur kita ke dalam net pot cup ni. Okey, kita letakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, ini cara dia, kaedah dia. Dan kemudian kita akan transfer sayur ini ke dalam NFT aquaponics kita. So, alhamdulillah dah berada di NFT kita. Okey. Ini adalah sayur pak choy. Okey, kita ulang balik. Daniel Haziq bantu. Alright. Letakkan sawi di dalam net pot cup.
Tekan sikit. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah selesai sudah DIY sistem NFT aquaponics kita pada hari ini. So insyaAllah cikgu doakan semoga semua anak-anak mendapat manfaat daripada perkongsian berkenaan dengan sistem aquaponics dan semoga segala apa yang diusahakan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah selesai sudah perkongsian cikgu berkenaan sistem aquaponik pada hari ini. Cikgu doakan semoga adik-adik semua mendapat manfaatlah daripada perkongsian yang disampaikan. Cikgu kongsikan bersama adik-adik daripada Imam Hasan Al-Basri, barang siapa belajar sesuatu semata-mata kerana Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu kerana selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Okey, jadi adik-adik, cikgu harap semoga adik-adik niat belajar kerana Tuhan, kerana Allah SWT, dan semoga dipermudahkan urusan adik-adik dunia dan akhirat. Sekian daripada Cikgu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik.